Kalau kita buka kitab Torah ni, apa isu sudah ada, sudah dibincangkan. Dan ulama pada waktu itu advance dalam pemikiran dia. Saya ingat lagi waktu saya tingkat talimu, kita belajar fiqh bab perkahwinan. Antara syarat perkahwinan itu lelaki dan perempuan. Bukan gitu kan syarat dia. Kahwin ini lelaki dan perempuan. Saya soalkan ustaz saya dan saya tanya, buat apa letak syarat lelaki dan perempuan? Sebab orang kahwin memang kahwin lelaki dan perempuan. Kita tidak tahu rupanya 20 tahun lepas itu timbul cerita LGBT. Nah, sekarang ini timbul isu LGBT. Ulama sudah nampak kehadapan. Sebab itu meletakkan syarat kahwin ini lelaki dan perempuan. Rupanya ada sama kita ni orang lelaki kahwin lelaki dan perempuan kahwin perempuan. Ini nak tunjuk jauhnya pandangan para ulama kita melihat. Bukan setakat kita saja, terutama dalam mazhab Abu Hanifah. Sebab itulah banyak persoalan-persoalan dibincang dalam mazhab Abu Hanifah ni yang kadang-kadang orang fikir tak munasabah. Sebagai satu contoh masalah yang dibincangkan, bagaimana kalau seorang itu berkahwin dengan lembu, lahir anak lelaki, lahir anak lelaki, dan bila cukup umur mari hari raya korban. Boleh ke tak kita korbankan anak lembu itu? Itu sudah dibincang dalam kitab fiqh. Logiknya memang tak logik, takkanlah walaupun lelaki ni setubuh dengan lembu keluar anak manusia, tapi dia bincang kerana boleh jadi akan berlaku. Makna jauhnya hukum-hukum yang kita panggil iftiradi ini sudah dibincang dalam kitab. Maknanya apa isu pun dalam kehidupan ini sudah pun dibincang. Jadi selesaikan oleh ulama kita. Tinggal apa yang ada pada kita hari ini ialah bagaimana menggali ilmu-ilmu yang ada dalam kitab ini dan melihat dalam konteks semasa. Melihat dalam perspektif yang ada pada hari ini. Bagaimana dasar-dasar isu-isu yang dibincang itu boleh kita terjemahkan dan boleh digunakan untuk menyelesaikan perkara ini. Bukan suruh ambil 100% kita ciplak. Sebab ulama ni dia berfikir bercakap dalam zaman dia. Ada pandangan-pandangan itu yang terlalu ideal, yang mungkin kita tidak boleh bawa pada zaman kita. Tapi Dewan Ulama inilah yang mesti memainkan peranan ini. Sebagai contohnya dalam siasat syariah. Bila kita bercakap tentang negara Islam, kitab yang masyhur di kalangan kita adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Mawardi. Tetapi banyak ulama mengkritik, kemudian para pengkaji mengkritik pandangan Al-Mawardi kerana terlalu ideal. Kalau kita betul-betul pegang nak latih pemimpin negara ni seperti mana disebut oleh Al-Mawardi, hampir mustahil dalam konteks moden ini untuk kita jumpa. Sebagai contohnya syarat Al-Mawardi sebut al-ilmu, ada ilmu. Nak jadi khalifah pemimpin mesti ada ilmu. Ilmu ni al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihad. Ilmu yang membolehkan dia berijtihad. Kita nak cari mana? Individu yang boleh berijtihad. Bukan hanya mustahil mutlak, tapi nak cari mustahil dalam mazhab pun kita tak jumpa hari ini. Jadi kalau kita berpegang 100% dengan pandangan Mawardi ini, maka kita tidak boleh melantik pemimpin. Baca juga menubuh negara. Negara ni kena ada satu saja. Tak boleh pecah-pecah negara. Zaman dulu boleh kita buat khilafah ni kerana negara-negara ni dikuasai dengan peperangan. Ada central government di Iraq pada waktu. Jadi bila mengetah kita boleh letakkan di bawah satu kerajaan. Tapi hari ini macam mana? Malaysia, Indonesia, Brunei, takkanlah kita nak keperang semua latih seorang pemimpin. Maka sebab itu kemudian timbul pandangan yang meletakkan bahawa negara ini boleh jadi dua dengan syarat dipisahkan oleh laut ataupun oleh sungai. Payah juga kita nak cari. Maka sebab itu lahir pandangan yang lebih mudah, yang lebih praktikal. Cuma minta maaf, setengah orang tak suka nama ni. Dan saya pun, kerana saya suka sebut nama-nama inilah, saya digelar sebagai Wahabi. Hari ni tak pakai jubah ni sebab saya ada jubah hitam.
Kalau saya pakai jubah hitam, nanti orang kata Syiah pula. Jadi baiklah saya pakai baju orang Melayu, iaitulah batik. Kalau dalam Quran sebut fal yubattikunna, berbatiklah kamu. Jadi lahirlah pandangan yang ditulis oleh Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Ibn Taymiyah dia bersifat realistik dan praktikal. Dia tahu pandangan Mawardi, Abu Ya'la Al-Hambali dan sebagainya itu hebat. Tapi mencari tokoh-tokoh yang memenuhi ciri-ciri itu hampir mustahil dalam dunia hari ini. Maka dia mengemukakan dua syarat saja untuk jadi pemimpin, iaitulah gapo dia? Gapo dia dua tu? Disebut berdasarkan kisah Nabi Musa di Madian. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Dua saja syarat, iaitulah quwwah wal amanah. Nak sebut amanah tak apa sedap mestilah ni. Serabut dengan orang. Al-quwwah ialah kelayakan, orang yang layak. Wal amanah, orang yang boleh dipercayai. Quwwah ini melihat kepada position. Position mana? Kalau sebagai panglima perang, kita mesti seorang yang berani, yang lantang, macam Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah. Sebab dia panglima perang, kena nak berani. Tapi bila letak jadi bendahari, jaga amanah, wakaf dan sebagainya, keutamaan ialah al-amanah. Nak cari orang ada kuah dan amanah serentak memang agak sukar. Tapi kena tengok kepada position. Yang macam mana kita nak letak. Jadi dua syarat yang sebenarnya realistik dan praktikal. Inilah kita kata cara melihat. Cara kita menilai dan memahami wakil. Sebab itu dalam pandangan-pandangan kita tidak boleh terlalu lekat. Bahasa orang kasar dia panggil jum atau rigid. Tapi bagi saya terlalu ketat. Dan jangan terlalu luas, terlalu longgar sehingga siapa pun boleh. Jadi tu imej semaya asal baca sedap ya, pakai luar pendek pun tak apa. Atau ni juga lah gitu. Jadi ada benda tu, itu terlalu longgar orang panggil. Dia setiap hari duk main dengan suara pendek, tapi kerana dia baca sedap suruh jadi tu imam. Tak kena lagu. Jadi kita duduk di tengah-tengah sebab sifat Islam tu sendiri ialah wasatiyah, ada wasatiyah Islam. Apa yang saya nak masukkan ialah menggali ilmu, menggali dan mengambil mana yang lebih praktikal dan sesuai dengan realiti yang ada pada hari ini. Macam mana kita nak terjemahkan prinsip-prinsip agama dalam konteks Malaysia pada hari ini? Kita sebenarnya belum selesai lagi isu-isu ni, kita tidak selesai. Bila kita bincang, ada lagi tak tu, ada kita ni, tapi satu rumusan yang konklusif untuk diguna pakai dalam konteks politik negara dan negeri yang kita mengentuk, kita tidak ada. Kalau kita cari dokumen dalam parti, tak ada dalam parti. Dokumen yang kemah yang kita boleh ambil guna pakai dalam pentadbiran di negeri dan juga negara. Dan sebab itu saya nak supaya peranan ini dimainkan oleh Dewan Ulama. Dewan Ulama mesti ke depan memahami isu dan mesti faham apa benda dia nak cakap. Jangan asal cakap saja. Kadang-kadang ada yang banyak cakap tapi tak kena tempat. Dia tak tahu, dia cakap. Masalah juga. Dan kadang-kadang kalau kita minta maaf, ni saya ambil hasrat saya dan saya dengar di luar. Sebab saya berkawan ni agak luas juga. Dengan orang bukan Islam, dengan budak-budak muda. Antara orang kritik kita ni, kita lah bukan ulama apa, dia sebut ulama. Ialah bila cakap halal haram. Halal haram. Alternatif tak ada. Alternatif tu tak ada. Kita kata ini haram, baik apa alternatif? Terutama dalam konteks hiburan. Hiburan ni jawapan kita nasyid saja. Bukan semua orang suka dengan nasyid. Kadang-kadang ustaz pun tak minat dengan nasyid.
Bukan kata orang biasa, ustaz kata tak minat dengan nasyid. Jadi apa alternatif kita? Kita boleh kata ini muzik ni tak betul, muzik ni tak betul, tapi di mana alternatif? Sebab hiburan keperluan dalam hidup. Imam Ghazali kata kalau seorang individu itu tidak tersentuh hatinya mendengar deruan angin, desiran daun, aliran air, kicauan burung, maka kata Imam Ghazali orang ni hatinya mati.